Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Hadis yang ke-84. Ada 3 hadis lagi dan saya harap boleh habis hari ni dah. Kalau sudah hawa apa habislah. 2 minggu lagi boleh buku baru dah. Sambung yang ni buku baru minggu 2 minggu lagi. Hadis 84 dia ada 8 penis semua dah. Ada 3 baca dah main. 84 lah. Hadis 84 dia semua berapa 8 penis dah? Semua 86. Okey, ada 3 hadis. Saya baca hadis dah. Haddatsana Amr bin Muhammad An-Naqid. Haddatsana Hashim ibn Qasim. Haddatsana Israil an Yusuf ibn Abi Burdah an abihi. Haddatsani Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaid qala ghufranak, akhrajahu Abu Dawud. Sah. Hadis ini sahih. Muka surat 84. Telah berbicara kepada kami oleh Amr ibn Muhammad An-Naqid, telah berbicara kepada kami oleh Hashim ibn Al-Qasim, telah berbicara kepada kami oleh Israel daripada Yusuf ibn Abi Burdah daripada ayahnya, telah berbicara kepadaku oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat membuang air besar baginda berdoa, ghufranak tu maknanya aku mohon keampunanmu, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ini adalah hadis sahih yang tidak ada masalah dari segi sanadnya. Kosakata dia idza kharaja minal ghaid, apabila baginda keluar daripada tempat buang air besar, ghufranak, walaupun sepatah perkataan itu maksud dia aku memohon keampunanmu. Baik, inilah dia doa yang kita baca keluar daripada tandas. Adapun yang kita biasa dengar tu itu adalah tidak sabit daripada hadis. Ada juga alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Tak banyak kitab-kitab. Waktu saya tengok tu tak jumpa lagi dalam mana-mana hadis. Tapi bila sebab dia doa, kan doa ikutlah nak baca pun. Tapi itu tidak sunnah lah. Mudah ya. Tubik daripada tanah ghufranak. Sabit. Sebab tu kata kalau dari segi pahala mana banyak Allah alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Comel dia doa tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba anni, iaitu Tuhan yang mengeluarkan daripada kami al-adha, segala benda-benda kotor, wa afani, dan memberikan kesihatan kepada kami. Tapi sebab saya sebut tadi, bila doa kita doa kok Melayu pun boleh. Doa ni tak timbul masalah. Tapi kalau nak tanya hak sunnah, kok mana pun doa yang paling baik ialah doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ma'thur dia panggil, doa yang ma'thur yang diajar oleh Nabi. Jadi nak masuk tandas ada dah kita belajar dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bila nak tubik ghufranak. Saya setiap bilik rumah saya takut tak ingat, saya tulis semua. Tulis di mikopiti nak masuk tu, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dalam tulis ghufranak. Tak ingat juga. Buat kita. Sebabnya kita duk tengok semua dia jadi kali. Tapi ada 5 bilik air. Saya berapa 5 butir. Takut anuk ke apa. Jadi nak masuk tu nak baca. Mula-mula tu lama-lama dia jadi tak ingat juga. Dia klik kat wala gitu, klik kelai. Ni payah. Jadi halangnya kita ni tak ingat semua. Okey. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya membaca doa selepas membuang air dengan mengucapkan ghufranak, yang bermaksud wahai Tuhanku, aku memohon keampunanmu daripada dosa-dosaku. Kita ulas sikitlah. Sekalipun hadis ini menyebut secara banyak tinggal perkataan saya bahawa baginda membaca doa ini selepas membuang air besar, tetapi ia melakoni segala aktiviti dalam tandas dan seumpamanya. Ini pendapat ulama kata ghufranak asal kita masuk bilik air walaupun mandi, termasuk buang air kecil ataupun mandi dan sebagainya. Kita nak tubik bilik air itu kita kata ghufranak. Buatlah lagu mana pun asal keingat. Boleh pahala peri-peri dah.
Anjuran memohon keampunan ini dikatakan sejajar dengan perbuatan membuang air yang dianggap sebagai proses pembersihan diri daripada kotoran fizikal. Kita mana kita nak cuci tubuh kita melalui buang air, maka wajarlah disusuli pula dengan proses membersihkan diri daripada kekotoran maknawi atau rohani, iaitu dosa. Biarlah kekotoran fizikal ni keluar, dosa pun keluar juga. Sebab tu kita sebut ghufranah. Itu rasional kan. Kita bukan hanya minta supaya kekotoran fizikal keluar daripada tubuh kita, kekotoran rohani juga keluar daripada tubuh kita. Anjuran memohon keampunan di sini juga sebagai pengakuan ketidakmampuan hamba untuk mensyukuri nikmat. Jangan tengok tulisan pasal saya naik lorak. Nikmat yang besar itu, iaitu nikmat makan dan minum serta nikmat proses penghadaman makanan, kemudian nikmat membuang air besar dan air kecil. Semua itu nikmat. Nikmat ni bila tak ada, barulah kita berasa nikmat. Boleh kita duduk di bilik air beres belakang, duduk kecil berok boleh. Cuba sombak sekali, kena pakai bladder. Allah, nikmatnya lah. Orang lain kecil molek-molek, kita kena heret. Apa panggil tu? Bladder kata. Dah. Ataupun kalau kita berlagu masalah nak buang air besar ke apa dah. Jadi situ. Jadi kita cuba mensyukuri nikmat. Sebenarnya menahan diri daripada membuang air besar atau kecil boleh memudaratkan badan. Tu orang tahu belakang tu. Justru apabila dapat membuang air adalah satu nikmat yang wajib disyukuri, lebih-lebih lagi dengan demikian dapat memastikan diri dalam keadaan sihat. Selain itu dapat mengingatkan pelakunya terhadap dosa-dosa yang menyebabkan jiwanya sesak, sedih dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena akui setiap hari kita mesti buat dosa. Sebab Nabi sendiri kata, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni salah semua. Jadi tugas kita ni lagu mana? Di samping kita menghindarkan diri, kita jaga diri jangan dosa, bila-bila jaga pun tak seroyak ni mari juga. Cuma dosa besar je kita boleh kita sedar. Dosa kecil kita tak sedar. Jadi jawab dia kena astagfirullah. Kena apa? Sebab tu Nabi ajar kita. Padahal Nabi dia tak payah astagfirullah sebab dia maksum lah. Dia tak dosa. Tapi dia nak ajar kita 100 kali sehari. Kita cukup 100 kali. Dia kata setara aku ni, hak Tuhan garanti tak ada dosa. Astagfirullah selama mana? 100 kali. Kita 50 sehari ada. Lepas maya astagfirullah. Ada. Apa Nabi buat? Dia nak ajar kita. Setara aku 100 kali. Patut kena 200, 300 ke tak? Tapi tak. Kena disiplin sebenarnya. Kena disiplin. Biar kita buat jadual. Sahabat ada ke tak hari ni? Istighfar ada. Tak. La ilaha illallah berapa kali hari ni? Subhanallah berapa kali? Patut kita buat jadual. Kena 100 kali sehari. Ya. Boleh kalau buat jadual makan lagi boleh buat lah. Duduk malah kita. Sebenarnya bagi saya dari segi psikologi kan, buah tasbih pecek ni kan, kita jangan tunjuk kat orang untuk kita. Mengingat sebenarnya. Kita beli tu kita letak atas meja, kita teringat. Dah, buah tasbih sebenarnya kan kita letak atas meja, ingat. Kita tengok kau dia, oh, nak selawat dah. Tak payah buat kerja kan, letak atas meja tempat kita duduk sama, pak makan, aci beli buah tasbih pecek ni, letak atas meja, ingatlah ni. Kita sudah minum air, apa makan nasi, duduk coklat tu, oh, dah buah tasbih. Kalau kita tak ingat. Okey. Hal ini termasuk dosa-dosa tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa disebabkan halangan tertentu selain kealpaan manusia. Permohonan kepada Allah agar diberikan keampunan atas dosa-dosanya sehingga dapat merasakan bukan saja keringanan secara fizikal selepas membuang segala kotoran yang terdapat dalam badan, tetapi juga akan merasai keringanan dari segi rohani. Jadi dia kira kita buat gabungnya dua tu. Lepas buang air tu kita beristighfar. Dia kata ada satu kepuasan boleh. Fizikal kita beres, rohani kita cuba beres juga. Nak buat amalan yang payah gani lah. Kita tahu dah kan. Nak disiplin diri. Itu sebenarnya asalnya tarekat. Sebagaimana yang Profesor Basri sebut dulu ada. Dia kata tarekat sebenarnya dia bukan rekoh lain. Dia ambil hak ada dah. Dia ambil sebenarnya hak Nabi suruh baca gani, tapi guru tarekat ni dia cuba hata buat jadual.
Mana? Bila Nabi kata siapa dia kata astagfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 100 pagi 100 tiada. Maka dia terlepas daripada beberapa perkara, tak? Okey, nak disiplin ni. Maka disiplin lah. Timbulnya guru-guru tarikat. Dia jadual, dia menjadualkan benda hak Nabi ajar. Dia jadi penyelewengin dalam tarikatnya, dia buat jadual hak lain. Dia kan ambil zikir rekod sendiri, selawat rekod sendiri. Hak Nabi suruh 100, dia buat 1000, 2000, 5000 lah. Jadi apa kalau 5000? Puas. Boleh kalau kita istiqamah 5000 sama. Waktu yang jolly dia ngotik 5000 pedah. Nabi tahu psikologi kita. Cuba tengok dalam hadis. Tak pernah lebih daripada 100. Apa dah? Tak ada dalam hadis lepas 1000, 2000. Ngotik 7 laksa, 10 laksa. Nabi suruh kat 100. Dia tahu dah psikologi manusia untuk istiqamah ni kena sikit. Kalau banyak kena sama sedah tak sih lagi. Apa dah? Jadi sebenarnya guru tarekat tu sebenarnya dia atur jadual supaya orang tu hidup dengan amalan. Dia ambil mana benda-benda isi-isi kandungnya tu ambil daripada hadis. Amalan-amalan Nabi dia bubuh dalam bentuk penjadualan, menjadualkan amal ibadat. Itu orang panggil tarikatnya tariqah, makna jalan. Jalan menuju sunnah Rasul. Bukannya reka benda lain. Ini guru tarikat tapi dia reka benda lain. Dia penyelewengan berlaku dah. Baik, kesimpulannya disunatkan meminta keampunan setelah membuang air dengan membaca ghufranak. Membuang air merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada manusia. Ini nak sila nak ke harga luasi dah. Siapa? Jadual Datuk Fadli boleh tak? Awak nak tahu jadual Datuk Fadli boleh? Jadual boleh tu. Kata boleh 7. Cari lah boleh 7 lah. Dah lah, ambil sehari hari satu. Dah. Okey. Tak boleh jadual lagi. Nak apa? Orang sibuk. Okey, kemudian yang keempat, wajib memohon keampunan daripada Allah sepanjang masa. Minta ampun ni wajib sebenarnya. Tubu ilallah, mana? Bertaubatlah kepada Allah. Mana perintah? Apa jadi lagu ni? Tak ada apa. Dia mana? Dia pasal kau ni nasib lah boleh. Okey, hadis 85. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn Aswad an Abi annahu sami'a Abdullah yaqul ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'id fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar fa wajadtu hajarain wa lam ajid salisan fa ataituhu bi rawsah fa aqazahuma wa alqa ar-rawsah wa qala hadha riksun akhrajahu al-Bukhari. Ni mengulangi hadis Abdullah. Telah berbicara kepada kami oleh Abu Nu'aim, katanya telah berbicara kepada kami oleh Zuhair daripada Abu Ishaq daripada Abdurrahman ibn al-Aswad daripada ayahnya bahawa dia telah mendengar Abdullah berkata, Nabi SAW datang dari tempat buang air besar, lalu baginda menyuruhku supaya membawa kepadanya 3 biji batu. Aku hanya mendapat 2 biji dan tidak menemukan yang ketiga. Maka aku membawakan najis haiwan bagi mencukupkannya. Baginda mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang najis haiwan sambil berkata, ini adalah najis dan kotoran. Faham tak? Hadis ni bila Nabi buang air besar, tak ada air kan di pada pasir tu, dia suruh cari batu. Dia nak 3 butir dah. Dia cari-cari, dia jumpa 2 butir payuh pada pasir. Berkali pasir nak cari batu payuh. Dia jumpa najis, berkali tai utuh kering. Muka kerah macam kayu. Jadi holon Nabi 3-3. Nabi pergelih. Ni batu. Ni tai utuh ni dia tahu. Apa tak? Jadi kita nak bincang. Dia tu gambar apa dia. Muka tai kering kan. Pok kayu. Kalau tai lembu kering, kita tengok pok kayu pula. Pok kayu buruk. Okay, ini hadis Bukhari dalam masalah sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang ke tempat membuang air besar, bukan anni itu atan nabi ya. Rausah iaitu najis atau kotoran haiwan yang berkuku, riksun ni najis atau kotoran. Hadis ini mengandungi keterangan tentang larangan menggunakan kotoran ketika beristinja. Sebaliknya dianjurkan menggunakan sekurang-kurangnya 3 biji batu. Ia selari dengan hadis yang diriwayatkan sebelum ini. Kita bicara batu, 3 batu tu dah. Okey. Secara tekstual, hadis ini menyatakan bahawa Nabi SAW menyuruh Ibnu Mas'ud supaya membawa 3 biji batu kepada baginda SAW. Tetapi oleh sebab beliau hanya memperolehi 2 sahaja anak batu, lalu beliau melengkapkannya dengan najis haiwan sebagai menggantikan batu ketiga. Namun baginda mencampurkan najis haiwan tersebut sambil meminta sebiji batu yang lain untuk mencukupkan 3 biji batu. Boleh faham tak? Nabi tahu tu, maisa lagi hak lain Nabi kata. Ulama menyatakan bahawa bilangan sekurang-kurangnya 3 biji batu adalah khusus bagi najis yang basah atau istinja yang menggunakan batu sahaja. Jadi hal ni pun kita bicara dah, sebab tu saya baca straight je lah. Kebetulan hadis ni dia ada disebut pula. Manakala najis yang kering atau istinja yang menggunakan air beserta dengan batu, maka diharuskan walaupun kurang daripada 2 biji. Sebiji pun boleh. Hadis ini menunjukkan bahawa beristinja dengan najis dan tulang adalah haram, kerana ia adalah najis dan sekiranya digunakan juga maka amalan bersucinya adalah tidak sah dan masih dianggap tidak bersuci. Walaupun batu tu tidak nak apa ni, tulang tu kan tak ada masalah, bukan najis tapi tak boleh, dikira tak sah. Dalam hadis dulu dia sebut ni adalah makanan jin. Okey. Hikmat larangan ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini adalah sama ada kerana ia merupakan najis atau merupakan makanan jin. Ulama juga mengkiaskan kepada semua jenis makanan termasuk makanan manusia. Jadi kalau kita istinja dengan makanan manusia walaupun nampak cuci tapi dikira tidak bersuci. Contohnya haram beristinja dengan makanan, ambil roti gardenia. Jalan-jalan nak kita buat istinja air kecing. Bertikai tu jumpa cari tanah kecing dalam rok tu kan. Roti ada, istinja dengan roti. Macam tisu juga roti gardenia tu dah. Tapi tak boleh sebab dia barang makan ni tak boleh. Anjuran beristinja dengan sekurang-kurangnya 3 batu atau 3 kali sapuan. Haram beristinja dengan najis atau kotoran haiwan. Tidak harus beristinja dengan batu yang kurang daripada 3 biji sekiranya najis yang basah. Harus meminta bantuan seorang termasuk semasa hendak membuang air. Itulah intisari. Kita pergi hadis akhir. Kalau sudah hawa apa dia dia. Haddatsana Ali bin Muhammad, haddatsana Waqi', haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zam'ah ibn Salih an Isa ibni Bazdad al-Yamani an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu 3 marratin. Ini tu orang lelaki-lelaki tapi hadis ni dhaif. Telah berbicara kepada kami oleh Ali bin Muhammad, telah berbicara kepada kami oleh Waqi', telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Yahya, telah berbicara kepada kami oleh Abu Nu'aim, katanya telah berbicara kepada kami oleh Zam'ah ibn Salih daripada Isa ibn Jazad al-Yamani daripada ayahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu telah selesai membuang air kecil, maka hendaklah ia menguruk kemaluannya sebanyak 3 kali. Ini kita nak bicara sebab hadis ni tak ni. Dia kata orang lelaki apabila dia buang air kecil, dia kena urut, tujuannya supaya jangan ada air takung dalam saluran dia tu. Supaya kita air pahit ya, kita basuh kereta kan. Walaupun kita berhenti dah tutup pahit, air tu dalam wayar, gerak wayar tu ambil balik dah. Okey, ini hadis Ibnu Majah takkan. Ini sebab dhaif duduk mana ni? Dhaif daripada batan tubuh Zam'ah ibn Abu Salih. Dia ni perawi yang dhaif. Dia seorang lagi pula Isa ibn Jazad al-Yamani, majhul pula ni. Tidak dikenali. Jadi inilah sebabnya hadis yang menjadi dhaif ni kerana dua perawi situ jadi cacat. Tidak siqah, tidak dipercayai. Baik. Perkataan yang kita dapat tidak hadis tadi, idza bala ahadukum, apabila seorang kamu membuang air kecil iaitu kencing, falyanthur, maka hendaklah ia meluruknya, yakni meluruk kemaluannya sebanyak 3 kali agar keluar segala sisa-sisa air kencingnya. Zakarahu, kemaluannya yakni kemaluan orang lelaki-lelaki.
Ini hadis ini khusus untuk orang lelaki lah. Baik. Hadis ini menganjurkan agar meluruk kemaluan lelaki setelah selesai membuang air kecil. Ni bila luruk ni kena tangan kiri mana? Balik lah. Dia tanya, dia tak boleh kata tak boleh dengan tangan kanan kiri, dia kata kekok. Jadi tekok ni lah kena guna tangan kiri dah. Kita bincang dah tu. Ia bertujuan memastikan sisa-sisa air kencing tidak ketinggalan sebelum bersuci daripada hadas kecil. Hal ini penting agar seseorang itu dalam keadaan yang benar-benar suci daripada najis supaya wuduknya sah. Tidak sah wuduk. Hal ini disebabkan wuduk yang tidak sah akan menyebabkan solat terbatal. Namun oleh sebab hadis ini dhaif, bila dhaif maka pandangan ulama berbeza selalu dah. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum meluruk kemaluan lelaki setelah selesai buang air kecil. Sebahagian ulama antaranya Imam Ahmad mengatakan disunatkan meluruk kemaluan setelah selesai buang air kecil. Dari segi manfaat itu nombor 2. Baiknya kalau kita luruk dah. Tetapi amalan itu sunat ke tak? Itu yang ulama bincang ni. Berlaku perselisihan pendapatnya. Dari segi amalan itu sunat ke tak? Jadi Imam Ahmad kata sunat. Boleh pahala lah. Lepas kecil itu boleh pahala peri-peri. Kita luruk. Namun sebagian ulama lain mengatakan tidak sunat. Kerana tiada dalil sahih yang menganjurkan demikian selain ia boleh menimbulkan perasaan was-was. Anda tengok dari segi negatif. Dia kata boleh menggalakkan was-was lagu ni. Dia kini, nampak tak? Ada orang selalu bertanya, tak boleh guna ke hadis dhaif? Ini contoh. Bagi pendapat ulama yang tidak terima sunat ni, hadis dhaif tidak boleh berdiri atas kaki sendiri. Dia mari mengajar satu sunnah. Tiba-tiba tak ada hadis sahih yang menyebut sunnah itu. Faham tak? Hadis tadi boleh digunakan apabila ada hadis kuat, hadis yang sahih yang mengatakan sunnahnya kita luruk. Faham maksudnya? Kita dah belajar dah metodologi hadis tadi. Tiba-tiba hadis doa ini dia bawa cerita sendiri. Inilah benda yang tidak boleh dibuat apabila hadis itu dhaif. Hadis dhaif dia tak boleh memula cerita. Dia tubik-tubik, sunat kau ni. Ambil mana hadis ni? Orang tengok hadis sahih, tak boleh diterima. Kesimpulannya hadis doa ini hanya untuk membantu, menguatkan hadis sahih yang telah ada. Jadi ulama ni, dia kata tak ada hadis sahih yang menyarankan supaya luruk kemaluan selepas buang air kecil. Maka hadis doa tak boleh diterima kan? Bagi dia tidak sunat. Ikutlah nak pakat mana. Mana ni nak duduk malu. Iyalah, tapi kalau kita nak buat tak pasal dia tengok dari segi negatif. Hijab ini dia kata boleh menjadi waswas. Sedangkan waswas ni al-waswasatu minasyaitan. Waswas ni hijab setan. Ada positif, ada pro and con dua ni dah. Okey, istifadah kita habis awal ni. Dianjurkan meluruk kemaluan lelaki setelah selesai kencing jika ia boleh membantu membersihkan air kecil. Dia sebut sini dengan syarat. Kalau kita kata boleh membantu tak apa, okeylah. Dianjurkan memastikan sisa-sisa air kecil tidak tertinggal selepas kencing. Habislah setakat.